Apple memerlukan selama 42 tahun untuk mencapai nilai 1 trilion US dollar dan hanya dalam masa 2 tahun selepas itu, jenama ini mencapai nilai 2 trilion US dollar. Lebih mengejutkan, kesemua 1 trilion yang berikutnya itu datang dalam masa 21 minggu terakhir semasa keadaan ekonomi global yang menyusut lebih cepat daripada sebelumnya. Ditambah lagi dunia berdepan dengan pandemik coronavirus. Pada Ogos 2020, Apple menjadi syarikat daripada Amerika pertama yang mendapat penilaian 2 trilion US dollar apabila sahamnya naik 1.4% kepada 468.65 pada perdagangan tengah hari. Walaupun pasaran syarikat ini kemudiannya merosot selepas itu. Ini adalah satu lagi kejayaan bagi pembuat iPhone, komputer Mac dan Apple Watch, menjadikannya sebagai syarikat awam paling berharga di dunia. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana syarikat teknologi gergasi ini boleh menjadi sangat bernilai walaupun dunia diserang pandemik. Teruskan menonton. Jika kita bandingkan kekayaan Jeff Bezos, iaitu orang terkaya di dunia, dengan Apple, inilah perbezaannya. Sehingga Ogos, Jeff Bezos memiliki sekitar 200 bilion US dollar, manakala Apple bernilai 10 kali ganda daripada itu, iaitu 2 trilion. Kalau digabungkan kekayaan semua dalam senarai dari 10 teratas ini, termasuklah nama terkenal lain seperti Bill Gates dan Warren Buffett, ianya masih belum mampu mencabar nilai ini. Jika kita bandingkan pula dengan negara berdasarkan KDNK, hanya sekitar 8 negara sahaja yang berada di atas syarikat Apple ini, termasuklah Amerika Syarikat, China, Jepun, Jerman, India, Perancis, United Kingdom dan Brazil. Untuk perbandingan dengan Malaysia, KDNK bagi negara adalah sekitar 364 bilion US dollar, manakala Indonesia sekitar 1.1 trilion, iaitu hampir separuh lagi untuk menyamai kekayaan Apple. Barisan produk utama Apple adalah iPhone, iPod, iPad, iMac dan MacBook, yang semuanya bersaing dalam pasaran dunia secara bebas. Bermula dengan iPod, syarikat ini telah menemui cara terbaik untuk membuat pemasaran yang sebelum ini tidak memberikan impak yang hebat. Berbanding dengan syarikat Fortune 500 yang lain, Apple terkenal dengan komitmennya terhadap inovasi melalui penyelidikan dan pembangunan reka bentuk. Ini dibuktikan dengan anggaran R&D bernilai sekitar 16.2 bilion pada tahun 2019, meningkat kepada 2 bilion dari tahun 2018. Kebanyakan syarikat lain lebih menumpukan kepada pengiklanan, pemotongan khas atau kecekapan keseluruhan, dan inilah yang membezakan antara Apple dan syarikat lain. Sejak tahun 2010 lagi, Apple telah menjadi salah satu syarikat yang paling berharga di dunia. Syarikat ini kekal atau berada di puncak selama bertahun-tahun selepas itu. Salah satu sebab Apple diletakkan dalam satu nilai yang tinggi adalah kerana syarikat ini menghasilkan produk yang popular dengan margin keuntungan yang lumayan. Baru-baru ini, pada pertengahan bulan Mac 2020, nilai Apple berada di bawah 1 trilion setelah pasaran saham jatuh kerana ketakutan terhadap coronavirus. Pada 23 Mac, Federal Reserve mengumumkan langkah baru yang agresif untuk menenangkan pelabur. Sejak dari itu, pasaran saham terutamanya saham Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet dan Facebook telah melambung tinggi dengan indeks S&P 500 mencapai tahap yang agak tinggi. S&P 500 atau 500 adalah indeks pasaran saham yang mengukur prestasi saham 500 syarikat besar yang tersenarai di bursa saham di Amerika Syarikat. Pelabur telah melaburkan berbilion dolar ke dalam syarikat teknologi besar, bertaruh bahawa ukuran dan kekuatan syarikat besar ini akan berfungsi sebagai tempat perlindungan daripada kemelesatan akibat coronavirus. Jadi, nilai 5 syarikat ini telah meningkat hampir 3 trilion sejak 23 Mac, iaitu pertumbuhan yang hampir sama dengan gabungan 50 syarikat paling berharga di dalam S&P 500 berikutnya. Penilaian Apple sahaja meningkat sekitar 6.8 bilion sehari, iaitu lebih banyak daripada nilai American Airlines. Boleh dikatakan pandemik ini memberikan kelebihan yang sangat besar kepada syarikat yang bersifat digital dan fleksibel. Kenaikan drastik Apple kepada 2 trilion sangat mengejutkan kerana syarikat ini tidak melakukan banyak perkara baru dalam 2 tahun terakhir. Ia hanyalah satu syarikat dalam industri teknologi yang sangat berjaya dalam menghasilkan keuntungan yang besar. Apple pertama kali mencapai 1 trilion pada bulan Ogos 2018 setelah beberapa dekad dalam inovasi. Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak mengeluarkan produk-produk yang berjaya mengubah dunia dalam teknologi seperti komputer iMac, iPod, App Store dan iPhone.
di bawah ketua eksekutifnya, Tim Cook. Inovasi Apple yang paling penting dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah kemampuannya yang hampir tiada tandingan untuk menjana keuntungan. Tim Cook telah membina rantaian bekalan global yang canggih dalam menghasilkan berbilion peranti dan gadget di mana kebanyakannya dipasang di negara China. Beliau menggunakan barisan produk yang dirancang untuk mengunci pelanggan ke dalam ekosistemnya sehinggakan mereka sanggup membeli peranti baru setiap beberapa tahun dan membayar yuran bulanan untuk menggunakan sut perkhidmatan digital Apple. Perniagaan syarikat yang berada di Silicon Valley ini kebanyakannya diperkuat oleh pandemik coronavirus di mana telah memaksa atau mengubah seseorang untuk bekerja, belajar dan bersosial secara maya. Dari April hingga Jun, walaupun Apple menutup banyak kedai jualannya kerana virus ini, ia masih mencatatkan keuntungan sekitar 11.2 bilion US dollar, iaitu meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini termasuklah penjualan setiap produk di seluruh dunia. Menurut Ketua Keuangan Apple, Luca Maestri, produk dan perkhidmatan Apple sangat relevan dengan kehidupan pelanggan kami dan dalam beberapa kes, ia menjadi lebih banyak lagi semasa pandemik ini daripada sebelumnya. Beberapa minggu lalu, App Store Apple menjadi tumpuan di mana ia menawarkan permainan terkenal Fortnite. Epic Games yang mencipta Fortnite kemudian menuntut Apple di Mahkamah Persekutuan dengan menuduh syarikat ini melanggar undang-undang anti-monopoli dengan memaksa pemaju untuk menggunakan sistem pembayarannya. Apple juga menggunakan kekuatan lain untuk meningkatkan penilaian dan faedah kepada pelabur dan eksekutifnya dengan pembelian balik saham. Oleh kerana nilai syarikat mencecah 1 trilion US dollar, ia telah mengembalikan 175.6 bilion kepada para pemegang saham, termasuk pembelian balik saham 141 bilion. Apple telah membeli lebih daripada 360 bilion sahamnya sendiri sejak tahun 2012. Apple meningkatkan pembelian semula sejak menggunakan Undang-Undang Cukai Trump tahun 2017 dalam mengembalikan sebahagian besar 252 bilion yang pernah dipegangnya di luar negara. Undang-undang ini telah menjimatkan cukai sebanyak 43 juta. Apple mempunyai sekitar 194 bilion dalam bentuk tunai dan bond. Apple adalah syarikat kedua yang didagangkan secara terbuka mencecah 2 trilion. Saudi Aramco, syarikat minyak milik negara Arab Saudi, merupakan syarikat paling bernilai di dunia, dikalahkan oleh Apple. Manakala syarikat teknologi lain terus bersaing untuk mencapai 2 trilion tidak lama lagi. Kesimpulannya, dengan mempunyai sumber yang banyak, kecenderungan untuk berinovasi, mencipta semula dan melabur di masa depan, Apple kelihatan berada dalam kedudukan yang baik untuk perniagaannya setelah berjaya mencapai 2 trilion US dollar. Tetapi, yang pasti, syarikat ini mempunyai beberapa cabaran besar di depan, terutamanya daripada pesaing dan mungkin beberapa peraturan baru selepas ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.